Baik murid-murid, untuk panduan menjawab soalan latihan pada hari ini, cikgu akan terangkan satu persatu tentang soalan dan seterusnya menerangkan bagaimana cara untuk menjawab soalan yang berikut. Okey, soalan yang pertama, maklumat di bawah menunjukkan maklumat tentang satu bentuk tenaga. Okey, murid-murid kena baca maklumat ni. Tenaga yang dimiliki oleh sesuatu objek yang disebabkan oleh kedudukannya atau keadaannya. Okey, baik murid-murid, ini adalah penerangan tentang tenaga. Ya, ini adalah penerangan tentang tenaga keupayaan. Ya. Ini kita tengok di sini, tenaga yang dimiliki ataupun sesuatu objek yang disebabkan oleh kedudukannya, dari kedudukan yang tinggi kepada kedudukan yang rendah, dan keadaannya di mana ia boleh diregang, ditegangkan, seperti spring. Okey, kita boleh lihat di sini, boleh pilih yang mana satu tenaga yang dimiliki oleh sesuatu objek ni. Yang mana satu murid-murid? Sama ada spring ataupun roti. Okey, di mana tenaga keupayaan tu ada? Ya, bagus. Pada spring ni ya. Jadi tandakan right pada rajah yang menunjukkan berkaitan dengan maklumat di atas. Okey, kita boleh tandakan right ataupun tanda tik kat situ ya, murid-murid. Okey. Seterusnya yang kedua, tenaga tidak boleh dimusnahkan tetapi boleh berubah dari satu bentuk tenaga kepada bentuk tenaga yang lain. Okey, minggu-minggu yang sebelum ini cikgu telah terangkan bahawa tenaga tidak boleh dicipta dan juga tidak boleh dimusnahkan. Tetapi tenaga boleh berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey ya. Kita tengok gambar aja. Ini adalah lampu suluh. Okey. Lampu suluh. Okey, ingat lampu suluh, dalam lampu suluh ada, ya, pandai, dalam lampu suluh ada bateri. Dalam bateri itu mengandungi, pandai, dalam bateri mengandungi tenaga kimia. Ya. Okey, kita lihat di sini soalannya. Tuliskan perubahan tenaga bagi alat dalam rajah 1. Okey. Yang tadi cikgu kata dalam lampu suluh ni menggunakan bateri. Bateri mengandungi tenaga kimia. Jadi kita tulis kat sini yang pertama, tenaga kimia. Tenaga kimia. Okey, tenaga kimia ni akan berubah kepada, ya, tenaga kimia dalam bateri tadi akan berubah kepada tenaga elektrik. Okey, tenaga elektrik tadi akan berubah kepada, ya, lampu suluh ni akan mengeluarkan cahaya. Tenaga cahaya. Dan juga, okey, bila ada cahaya, mesti ada, pandai, mesti ada haba. Tenaga cahaya dan tenaga haba. Okey, murid-murid boleh buat dia punya perubahan bentuk tenaga seperti berikut ya. Tenaga kimia dalam bateri berubah kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Ini adalah perubahan bentuk tenaga. Okey. Yang kedua, nyatakan sumber tenaga yang digunakan dalam peralatan di rajah 1. Apa sumber tenaga tadi yang digunakan? Cikgu dah sebut dah tadi. Apa murid-murid? Ya, bateri. Sumber tenaga yang digunakan adalah bateri. Okey. Seterusnya, tandakan right bagi jenis sumber tenaga yang dinyatakan di 2. Okey, sama ada sumber tenaga yang tidak boleh dijana semula ataupun sumber tenaga yang boleh dijana semula. Yang tidak boleh dijana ni maksudnya tidak boleh diperbaharui. Yang boleh dijana ni bermaksud
boleh diperbaharui. Okey, kita lihat bateri. Adakah boleh dijana ataupun tidak boleh dijana semula? Bateri. Ya, bateri adalah tidak boleh dijana semula. Tandakan pada ruangan tidak boleh dijana. Maksudnya bateri ni tidak boleh diperbarui. Kalau habis, habislah dia. Kena beli yang baru, ya. Kena tukar yang baru. Tidak boleh dijana semula. Okey, itu soalan yang pertama. Okey, seterusnya muka surat 61. Okey, rajah 2 menunjukkan satu pengelasan tentang sumber tenaga. Okey, murid-murid, kita dah tahu kita ada dua sumber tenaga. Satu sumber tenaga yang boleh dibaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Okey, kumpulan A ni biogisim. Kumpulan B ni adalah bateri. Okey, biogisim ingat lagi? Sumber tenaga yang terhasil daripada sisa-sisa pertanian. Boleh diperbarui tak murid-murid? Ya, boleh. Maksudnya kumpulan A ni kumpulan yang boleh dibaharui. Sumber tenaga yang boleh dibaharui. Kumpulan B ni bateri. Nah, tadi baru cikgu sebut pasal bateri. Boleh tak diperbaharui ataupun boleh tak dibaharui? Tidak boleh. Maksudnya kumpulan B ni adalah kumpulan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui ataupun tidak boleh dijana semula. Okey, namakan sumber lain selain daripada biogisim. Apa lagi yang boleh dibaharui ataupun yang boleh dijana? Apa lagi murid-murid selain daripada biogisim? Banyak hari tu cikgu dah sebut. Contohnya, pandai. Contohnya, matahari. Matahari boleh habis tak? Tak boleh. Ya, matahari. Lagi apa lagi murid-murid? Air. Air pun tidak akan habis. Lagi? Angin. Angin pun tidak boleh habis. Ombak pun tidak boleh habis. Dan juga makanan. Okey, murid-murid boleh pilih satu. Boleh pilih satu. Okey, ni cikgu bagi contoh sumber tenaga yang boleh dibaharui. Murid-murid boleh tulis satu, ya. Okey, sekarang yang tidak boleh dibaharui. Okey, contohnya pandai. Petroleum. Petroleum. Okey. Lagi gas asli. Arang batu. Nuklear. Yang ni adalah contoh sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Murid-murid pun boleh pilih salah satu daripada yang cikgu telah senaraikan, ya. Okey, seterusnya rajah 3 menunjukkan sumber tenaga yang digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik di Malaysia. Okey, kapasiti penjanaan elektrik di Malaysia ni untuk tahun 2012, ya. Kita tengok kat situ gas asli 51%, arang batu 35%, air 10%, petroleum 3%, lain-lain 1%. Okey, soalannya, berapakah jumlah peratus bahan api fosil yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik di Malaysia? Okey, bahan api fosil. Yang mana satu bahan api fosil, murid-murid? Ya, bahan api fosil gas asli, arang batu dan juga petroleum. Okey, jumlah semua berapa? Gas asli 51, arang batu 35, petroleum 3%. Okey, kita campurkan semua. 51 campur 35, 51 campur 35, 6, 86. Kita campur dengan petroleum 86, campur lagi dengan 3, jumlahnya, ya, 89%. Okey, murid-murid boleh tulis 89%. Itu adalah bahan api fosil. Gas asli, arang batu, petroleum adalah bahan api fosil. Jumlah yang kita gunakan terlalu
banyak. Banyak ya. Kalau kita tengok sini banyak penggunaan bahan api fosil yang kita gunakan di Malaysia. Okey, seterusnya. Mengapakah jumlah gas asli, arang batu dan petroleum perlu dikurangkan? Kenapa murid-murid? Kenapa ni gas asli, arang batu dan petroleum ni dia tergolong ataupun dalam kumpulan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui? Kenapa kita perlu kurangkan? Okey, kerana bahan api fosil akan kehabisan pada satu hari nanti. Okey ya. Okey, kenapa kita perlu kurangkan penggunaan bahan api fosil ni? Kerana bahan api fosil ni akan kehabisan pada suatu hari nanti. Kerana bahan api fosil ni dia tidak boleh dibaharui ataupun tidak boleh dijana semula. Oleh sebab itu kita perlu menggunakannya dengan berhemat ataupun berjimat cermat. Seperti mana yang cikgu telah terangkan dalam video yang sebelum ini ya. Okey, lagi satu, bahan api fosil ni juga boleh menyebabkan pencemaran udara. Itu pun salah satu sebab kenapa kita perlu kurangkan penggunaan bahan api fosil seperti gas asli, arang batu dan juga petroleum ya. Okey, murid-murid boleh tulis yang mana satu pun boleh. Okey, seterusnya nyatakan satu contoh sumber tenaga yang boleh dimasukkan dalam kumpulan lain-lain. Ni dalam ni ada kumpulan lain-lain. Okey, yang ni semua bahan api fosil. Air, apa lagi sumber tenaga yang kita ada? Okey, apa lagi murid-murid? Okey, boleh buat lain-lain ni contohnya matahari, ombak, ataupun angin. Okey. Ini contoh yang kita boleh buat dalam kumpulan lain-lain yang ni ya. Okey, seterusnya yang terakhir adalah rajah 4 menunjukkan sebuah stesen jana kuasa hidroelektrik. Ini adalah stesen jana kuasa hidroelektrik yang membekalkan sumber tenaga elektrik ke seluruh rumah kita. Rumah kita sekarang ni ada tenaga elektrik disebabkan oleh jana kuasa hidroelektrik. Okey, dia menggunakan apa ni murid-murid? Kalau tengok dalam buku lebih jelas, di sini adalah takungan. Takungan apa? Adalah takungan air ya. Okey, nyatakan sumber tenaga yang digunakan dalam penjanaan tenaga elektrik di atas. Menggunakan apa? Sumber tenaga ni murid-murid? Gunakan apa tadi cikgu kata? Ya, menggunakan air. Hidroelektrik ni adalah air. Sebab tu ni adalah empangan ataupun dam. Yang kita boleh tengok tu ada satu kawasan lapang tu, yang tu adalah kawasan empangan ataupun stesen jana kuasa hidroelektrik. Ya. Yang di mana dalam ni adalah air untuk menjana untuk menggerakkan turbin ni. Ya. Okey, apakah bentuk tenaga yang terdapat pada air dalam empangan? Okey, bentuk tenaga ni, air ni daripada keadaan yang tinggi turun ke sini. Okey, kalau daripada keadaan tinggi, kedudukan yang tinggi, apa bentuk tenaga yang murid-murid? Pandai, bentuknya adalah tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan. Okey ya. Kenapa tenaga keupayaan? Air ni akan turun dari kedudukan yang tinggi. Ya. Okey, seterusnya. Berdasarkan pengetahuan kamu, tuliskan perubahan bentuk tenaga yang berlaku
di stesen jana kuasa hidroelektrik ini sehingga terhasilnya tenaga elektrik. Okey, tadi cikgu kata tadi perubahan bentuk tenaga yang berlaku bermula dengan tenaga keupayaan. Okey, akan berubah menjadi apa murid? Okey, tenaga air ni tadi akan turun, bergerak ke bawah, bergerak. Okey, kalau bergerak, tenaga, pandai, tenaga kinetik. Berubah, tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik dan seterusnya akan berubah kepada, ya, ni nampak ni pencawang ni. Yang ni lah yang akan menyalurkan elektrik ke rumah kita dan terhasillah berubah kepada tenaga elektrik. Okey, cikgu terangkan lagi sekali. Okey, bermula dengan tenaga keupayaan, air ni tadi akan turun, bergerak kinetik dan menggerakkan turbin. Menggerakkan turbin ni pun tenaga kinetik berlaku dan akhirnya akan menjanakan tenaga elektrik. Ya. Okey, seterusnya dan yang terakhir sekali. Okey, panel solar juga boleh menghasilkan tenaga elektrik. Pada pendapat kamu, bolehkah panel solar ini digunakan untuk menggantikan tenaga elektrik yang dihasilkan oleh stesen jana kuasa hidroelektrik? Jelaskan. Murid-murid, rasa-rasa boleh tak kita buat masa sekarang ni menggunakan panel solar yang kita pasang di atas bumbung untuk menyerap tenaga matahari? Sesuai tak kita gunakan di Malaysia? Boleh, tetapi ia tidak boleh menggantikan hidroelektrik. Dia tidak boleh menggantikan stesen jana kuasa hidroelektrik. Kerana stesen jana kuasa hidroelektrik ni ia akan menyalurkan tenaga elektrik ke seluruh kawasan perumahan dan seluruh kawasan di Malaysia ni, ya murid-murid. Kalau kita menggunakan panel solar, ia akan dipasang satu persatu pada setiap rumah. Ya. Jadi jawapan dia sesuai tak? Boleh tak? Tidak sesuai untuk menggantikan stesen jana kuasa elektrik. Jadi kita boleh tulis tidak. Okey, kerana apa tidak? Kerana panel solar menghasilkan tenaga elektrik yang sedikit berbanding stesen jana kuasa hidroelektrik. Okey, ya. Kalau kita menggunakan panel solar ni, sumber tenaga yang dihasilkan sedikit. Setiap rumah kena pasang panel solar di rumah masing-masing. Tenaga yang dihasilkan tidak banyak berbanding kita menggunakan jana kuasa hidroelektrik. Okey, boleh faham ya murid-murid? Okey, setakat ini dahulu latihan dan tugasan kita pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid dapat membuat latihan dan tugasan yang cikgu berikan ini dan seterusnya boleh hantar kepada cikgu untuk cikgu tanda dan semak. Okey, habis tajuk kita tentang tenaga. Untuk minggu yang akan datang, kita akan masuk kepada tajuk yang baru. Okey, setakat ini dahulu untuk penerangan cikgu pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid dapat mengikuti
lagi PDPR sign untuk minggu-minggu yang seterusnya ya. Okey, setakat ini dahulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.